Kenapa kita banyak zikir tapi mukanya garang juga? Sulit nak senyum, sulit nak tegur orang, kan? Ini masalah besar negara kita. Masalah besar kita yang sudah pegang tasbih, tonteng, picit ada, gosok ada, semua ada. Okay? Tetapi kita sulit untuk mendapat hasilnya. Sebab orang yang banyak zikir, biasanya mukanya mesti lembut. Air mukanya lembut. Yang keluar dari dalam lidahnya juga lembut. Tapi kita tak lembut-lembut dari dulu sampai sekarang. Sampai tukar tasbih 4 kali dah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ujian-ujian sebenarnya, nak tengok sabar kedok. Betul tak? Okay. Rasa macam tak sabar, jangan. Nanti tak masuk syurga. Jangan. Siapa-siapa pun kena sabar. Okay, yang sakit, yang melawat, yang merawat, semua kena sabar. Kerana satu daripada pintu syurga itu namanya pintu sabar. Jadi maknanya nak bangun, kalau kita nak jumpa namanya syukur, dia tak boleh jadi syukur kalau belum jumpa namanya sabar. Belum jumpa sabar, belum jumpa syukur, belum jumpa namanya istiqomah. Ini di antara penyakit-penyakit kita. Ada ini, tak ada ini, tak ada ini, akhirnya tak ada apa-apa. Okay, sebab itu kita kata dapat istiqomah itu satu yang sangat mahal. Okay, mahal supaya kita benar-benar mampu untuk meneruskan apa yang kita nak buat. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, segala puji hanya untuk Allah. Mudah-mudahan apa yang kita angkat ini menggunakan ungkapan Alhamdulillah ini akan menjadikan kita sangat-sangat merasa bahawa kita sedang ditatap Allah. Ini perasaan yang nak diangkat. Lidahnya menyebut tapi perasaannya juga kena jalan. Okay, macam kita memberi. Tangannya memberi tapi hatinya juga mesti ikut. Okay, sebab itu kadang-kadang kita kata memberi tapi tak nampak ikhlas. Kita memberi tapi tak nampak gembira. Nak beri pada peminta sedekah, lagi muka tak cantik. Datang kat gate ke, datang kat pintu ke dan sebagainya. Sebab kita jangan praktis bahawa apa yang kita ungkapkan dan diikuti dengan apa yang kita rasa. Inilah yang kita nak, yang kita kata amalan jasad dan amalan roh. Amalan fizikal dengan amalan hati mesti serentak. Kenapa kita banyak zikir tapi mukanya garang juga? Sulit nak senyum, sulit nak tegur orang, kan? Ini masalah besar negara kita. Masalah besar kita yang sudah pegang tasbih, tonteng, picit ada, gosok ada, semua ada. Okay? Tetapi kita sulit untuk mendapat hasilnya. Sebab orang yang banyak zikir, biasanya mukanya mesti lembut. Air mukanya lembut. Yang keluar dari dalam lidahnya juga lembut. Tapi kita tak lembut-lembut dari dulu sampai sekarang. Sampai tukar tasbih 4 kali dah. Ini contoh. Okay, ini kekuatan. Sebab itu kita kata kita nak kait. Kita berdoa tu hatinya landak. Kalau kita menyebut Alhamdulillah tu rasa-rasa hatinya macam mana? Mulutnya Alhamdulillah tapi hatinya ngungak. Artinya tidak merasa tenteramnya, tidak merasa manisnya. Sama juga kita puji orang, loh cantiknya tudung. Kita puji ke kita dengki? Kita puji ke kita rasa di mana dia beli? Soalan seterusnya,
Kau beli kat mana Berapa Jadi pujinya tadi itu belum tentu ikhlas. Sebab itu kita kata nak membangun kekuatan, macam mana nak sampai ke peringkat ikhlas, mesti datangnya dari hati yang suci, hati yang sudah dibersihkan dari karat-karat, hati yang sudah ditapis. Kita minum air bertapis, betul? Kowe lah, apa lagi macam-macam, tahu tak? Tapi kita jangan tapis lidah kita, kita jangan tapis hati kita, kita jangan tapis mata kita, kita lagi jarang tapis telinga kita. Aku nak dengar yang mana, yang ini ke yang ini? Aku nak tengok yang mana, yang ini ke yang ini? Nak tengok yang muka masam ke nak tengok yang muka manis? Betul? Jadi belajarlah dengan penapis-penapis, buat penapis pada diri, buat penapis pada langkah. Aku nak melangkah ke mana? Buat penapis pada pakaian. Aku rasa aku pakai ni rasa okey ke dok? Aku pun, adakah ini menyebabkan kita muncul riak? Adakah kita rasa dengan pakaian begini kita rasa ujuk? Tak ada orang yang nampak lebih warak selain aku. Yang main. Nampak tak? Akhirnya sebabkan tidak ada penapis tadi, maka yang patutnya kita buat dapat pahala akhirnya tukar jadi lain. Okay? Sebab itu kita kata belajar pakai penapis. Kalau minum tak ada air kowe tu, ya Allah, air bertapis ni, kenapa aku tak bertapis? Kenapa lidah aku tak bertapis? Boleh? Jelas? Itu intro lah kononnya. Kita bangun kekuatan sebab kita nak merasa bahawa setiap ayat yang kita ungkapkan itu diikuti oleh hati. Yang menjadi masalah, berkata Imam Ghazali, ramai orang beribadah tapi tak dapat hasil dari ibadahnya. Apa sebab tak dapat hasil? Kerana tidak sampai ke jiwanya, tak sampai kepada rohaninya, tidak sampai kepada rohnya. Ini yang kita kadang kita tak perasan sangat. Sebab itu kita kata kita pakai baju kita rasa cantik aja, tapi perasaan kita tak tahu. Kalau orang puji sikit lagi lah kembang dalam. Jadi hatinya belum bertapis. Okay, kita pilih tapi belum pilih. Apa perkataan nak pakai, apa mata nak tengok, apa ucapan nak tegur orang pun kadang-kadang kita tak tapis. Lama tak nampak. Ingat dah tak ada dah. Allahu Akbar. Saya bila dengar macam tu, ya, ingat dah jadi jenazah dah. Semangat. Kok manalah cantiknya. Kadang dengar ngiung kata telinga. Aduh, hai berus gigi hari-hari, 3 kali sehari. Tapi keluarnya tak cantik juga. Kan? Ini kita minum air bertapis, tolong tapis pikiran apa yang kita pakai, tolong tapis perkataan apa yang kita sebut. Ya? Walaupun kecil harus diangkat sebagai paling penting. Kalau rasa belum tapis, jangan cakap dulu. Nak cakap yang mana, nak tanya ke, nak tebut ke, nak apa, tapis dulu. Sama juga nak tegur orang. Orang ni ditegur macam mana baru dia nampak bahagia. Okay? Ada orang ditegur tudungnya, dia bahagia. Ada orang ditegur keretanya, dia bahagia. Ada orang ditegur apa? Gelangnya. Betul? Jadi terpulanglah nak tegur apa. Tapi tegurlah dengan hati paling ikhlas. Hati yang betul-betul lapang. Okay? Maknanya kita tegur tu, kalau kita kata dia cantik, memang kita rasa, dia memang cantik. Bukan cantik sebab nak jaga hati datin. Kan dia kecil hati pula. Nampak tak? Nak jaga hati Puan Seri. Oh, letih kita. Nampak dah hilang seri sampai. Itu masalah juga kan. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama. Kita dah jumpa dan nak sampai kepada tahun baru, betul? Bila ya? Okey, lagi beberapa hari sahaja. Esok ke lusa. Okey, apa persediaan? Kita nak masuk tahun baru, nak masuk yang baru-baru. Apa yang baru dalam diri kita? Oh, jiwa. Oh, hebat. Yang paling sulit nak dibaharui jiwa lah. Dulu. Aku tengok muka dia teringat balik dia cakap apa dulu. Masa saya bekerja dulu, masa dia jadi majikan saya dulu. Dah tapis belum jiwanya? Belum. Oleh itu tolong delete semua apa yang semalam. Bulan sudah, tahun sudah, dan belum kahwin, masa dah kahwin, ya Allah, baru kahwin. Semua kenang-kenangan keluar.
Jadi akhirnya kita tidak jumpa namanya tenang. Sedangkan Allah kata orang yang hebat matinya dalam keadaan tenang. Kita rasa dapat kasih sayang tapi tak tenang. Lagi suami tunjuk sayang, lagi kita sakit perut. Betul? Betul ke tak? Bagi hadiah, puji, bagi baju, bawa berjalan. Rupa-rupanya kan terjadi. Ada seorang, ada makna, tapi maknanya kita memberi yang positif ke negatif. Itu pun kita kata tapis yang salah juga. Ada seorang hamba Allah, dia bawa the whole family, anaknya 9 ke 7 kita ingat ni, bawa pergi umrah semua. Okay. Tapi masih di airport Jeddah, isteri dia nangis, naik. Okay, sebab apa? Dapat SMS, I miss you so much. Tu je. Siapa lagi yang nak miss you ni? Itu soalannya. Okay, itu contoh. Rupa padalah bawa semua kita jalan-jalan, rupa-rupanya habis semua ibadah umrah. Sebab hati dah mula apa? Terbakar. Sebab tak tereda terima. Dudah kata suami bawa tu kerana nak jaga hati. Dia dah buka rumah baru. Letih juga. Dia kata buka lah, apa nak gaduhkan. You dah dapat taubat di sini, dapat ampunan di sini. Betul? Ini yang kita kata jasadnya ibadah, jiwanya tak ikut. Itu yang kita rasa rugilah. So sepanjang perjalanan baliknya, loh, patut zikir dah dapat tasbih baru kan. Dah beli kat Mekah Madinah, tak jadi zikir. Sebab kita ni mukanya muka kaunselor tong sampah. Doktor tahu tak? Ya. Nak tak nak kena dengar lah macam mana kan. Itu pun masalah juga. Sampai mereka kata, saya di Mekah ni bukan motivator, bukan kaunselor. Saya jemaah. Mak hilang cari kita. Doktor, mak saya hilang. Saya ni bukan polis Mekah. Itu pengalaman-pengalaman. Sebab kita kadang-kadang tak faham apa yang hati mahu, apa yang otak mahu dan apa yang kita buat. Kita buat ikut otak ke ikut hati? Ikut hati ke ikut otak? Rata-rata ikut otak. Lepas tu minta maaf ye. Bila dah rasa bersalah. Oleh itu sekali lagi gabungkan antara otak dan hati. Otak itu Perdana Menteri kata Ghazali, dan hati itu raja. Jadi rujuk hati dulu, rasa kalau ikut hati, itu setan. Itu yang kata orang Melayu kata ikut hati mati. Hati yang mana yang ikut hati mati? Hati yang tadi digejolak oleh iblis ataupun digolak oleh nafsu. Ya, sebab itu kita kata ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi nak ikut apa? Sebab itu kita kata kita terima dia dalam bentuk yang lebih baik. Artinya kita tafsirkan pada dia yang ikut hati mati. Kalau kata mati je husnul khatimah, why not? Betul tak? Ikut hati mati, aku nak mati husnul khatimah, maka kita pulun habis-habisan untuk dapat yang terbaik. Betul ke tidak? Jadi mati husnul khatimah okey je. Betul? Sebab itu jangan telan bulat-bulat tanpa proses. Ikut hati mati loh. Jadi ni ikut apa? Ikut rasa binasa. Okey, betul. Jadi maknanya kita kena tambah lagi ilmu, belajar. Okey, sebab tapi kita selalu kata kalau ikut hati aku nak lempang dia 4 kali. Kalau ikut hati aku nak baling dia ni kat muka dia. Itu hati-hati yang dipegang oleh nafsu. Hati-hati yang dipegang oleh syaitan, yang dibisikkan dan dipegang dan dilaksanakan oleh nafsu. Jadi belajar hati-hati. Kalau muka masam maknanya kita berjalan pakai nafsu. Kalau kita bercakap tak gembira, kita bercakap pakai nafsu. Sebab itu kalau tak ada yang cantik, tak payah cakap, diam je. Okay? Ada pula orang kata, doktor, akhir-akhir ni saya nampak dia diam je, rupanya nak meninggal. Loh, ada juga.
kan kita ni tempat meluah-luah cerita, luah-luah perasaan. Okay? Betul lah tu dia nak tapis supaya tak banyak sangat dosa, atau dia sedang bertaubat. Betul? Jadi jangan takut lah orang kata apa pun kat kita. Okay? Kerana yang menentukan siapa? Allah. Okey, jadi kita nak jumpa dia ambang hijrah. Betul? Pertama kita ada merasa ulang banyak kali dah cerita hijrah. Betul? Ulang banyak kali dia cerita Gua Hira. Gua Hira pula. Gua Sur. Betul? Ulang banyak kali dah. Tetapi ibrahnya kita nak dapat apa? Apa kekuatan-kekuatan yang kita nak dapat? Ini kekuatan. Sebab itu kita kata mengkaji tentang hijrah tak pernah habis. Tak pernah habis. Dengar ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Okay? Sebab cerita samanya, okey, pergi Gua Sur, duduk 3 hari, lepas itu baru jalan. Betul? Tetapi dalam proses seminggu berjalan itu ada berbagai-bagai peristiwa. Tapi yang kadang-kadang kita ustaz-ustaz kita tak dapat urai peristiwa itu satu persatu. Akhirnya kita hilang kekurangan, apanya kita dapat kurang ibrah-ibrah yang kuat. Oh, okey. Udah. Oh, tak nampak. Okey lah tu. Mi tengok je, mi tanya udah ke? Itu je. Bukan kata kenapa salam. Okay. Rasa bersalah. Padahal tak salah pun. Itulah masalah kita ni. Tak pasal-pasal rasa bersalah. Macam rasa bersalah lah pula. Tadi macam cakap rasa macam kasar lah pula. Loh. Nampak tak? Kita banyak meramal positif ke negatif? Negatif. Positif lah nak masuk syurga ni. Betul? Positif maknanya kalau buat salah, ya Allah itu aku sedar, aku salah. Tadi bahasanya kasar, ya Allah. Bantu aku, ampun ya Allah. Kan kita katakan ibadah-ibadah kita banyak yang mengampun dosa-dosa kecil. Betul? Jadi jangan terus nak minta maaf orangnya dah meninggal. Allahu Akbar. Okey. Ini dia proses hijrah. Kita nak hijrahkan apa sebenarnya? Kita tidak hijrah rumah dah. Kita tak hijrah makanan dah. Saya gula tempoyak sama tumis tak boleh tinggal. Hijrah ke tak? Tak boleh tinggal. Maknanya hijrah ke tak? Tak. Jaluk tak boleh tinggal. Hijrah ke tak? Jadi walaupun kata yang berbau-berbau itu tak berapa cantik. Betul tak? Petai. Ui, mak sahabat tumis tak ada petai tak jadi. Walaupun kata petai itu kalau boleh mengeruh tinggalkan. Sebab dia meninggalkan bau. Betul? Ui, saya dia kecil dah tu. Petai tu. Nombor 1. Tu bila nak hijrah? Okay. Ini antara. Artinya kita kata, kita sebenarnya hijrah apa? Cuba tanya dalam diri sendiri. Kita hijrahkan apa dalam diri kita ni? Kita hijrahkan apa dalam kehidupan kita ni? Kita hijrahkan apa dalam pergaulan kita ini? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diambil. Sebab itu kita kata, hijrah bukan main-main. Dalam hijrah kalau kita kata hari Khamis, mesyuarat nak dibunuh. Betul ke tidak? Nak dibunuh. Mesyuarat nak bunuh Rasulullah. Bersih ke kotor? Kotor. Tapi dalam kotor itu ada bersih. Ada seorang yang mengejar Rasulullah, jumpa ke tak jumpa? Jumpa, patah tak masuk kulit apa kata kaki kudanya. Jatuh. Orang bukan Islam. Apa sebab kamu kejar aku? Aku nak hadiah 100 ekor unta yang ditawarkan. Siapa dapat bawa balik kepala Muhammad, aku bagi 100 ekor unta. Niatnya bagus ke tak bagus? Tak bagus. Tapi sebaik saja berjumpa Rasulullah, tersungkur untanya, kudanya. Aku dah jadi pelari ni, pengejar ni, dah puluh-puluh tahun. Tak pernah unta aku jatuh. Aku belum ada sejarah di Mekah ni, yang aku kejar orang ni, jatuh. Inilah kali pertama, kuda aku terpelosok, aku jatuh sekali. Sekali jatuh je kot. Boleh nampak? Tapi akhirnya apa? Nabi pesan apa kat dia? Entahlah, ustaz tak cakap pula. Ini kerja kita tak ada mikir lah. Kita tak baca dah, dengar dah, Masjid Abbas dah buat dah Isra' Mi'raj.
Okey, padanya peristiwa jatuh saja. Kudanya kaki kudanya terpelosok dan dianya terjatuh. Jatuh itu membuat dia berfikir banyak. Aku sepanjang hidup jadi pelari ni, pengejar ni, macam kita kata pembunuh upahan kan. Aku buat apa saja dan sukses. Tetapi aku nak kejar manusia ini. Tiba-tiba kuda aku yang sehat terpelosok. Padahal dah lalu pada pasir ni dah jadi mainan. Kalau pakai otak patut jatuh tak? Tak, pakai kuda terhebat. Boleh kejar. Okay. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, bila dia pandang ke belakang, aku nampak ada habuk-habuk ke atas. Ada kabus pasir ke atas. Maknanya apa? Ada yang memburu kita. Ini membaca alamat-alamat, kena belajar juga. Kita nampak gelap matahari, gelap langit, nak hujan lah ni. Itu je kita tahu, lain tak tahu. Okey, tadi nak Abu Bakar kita kata berjalan sekejap depan, sekejap belakang, sekejap depan, sekejap belakang. Pandang belakangnya lebih banyak daripada ke depan. Sebab dia ada gerak. Sebab itu kita kata ada gerak yang ada orang kejar. Walaupun kita dah rancang macam-macam, betul? Jadi dikejar jatuh. Jatuh tu nikmat. Ya, jatuh tu mengajar dia. Aku sekarang sedang mengejar seorang yang sangat istimewa. Sampai aku yang tak pernah jatuh. Kuda aku tak pernah rebah. Okay, sebab dia bukan Islam. Apa pesan Nabi? Kamu tolong simpan rahsia. Tolong jangan bagi tahu siapa-siapa di Mekah yang kamu jumpa aku. Dia nampak? Nak bawa satu rahsia ni, ingat senang tak? Orang yang bukan Islam pun, tapi dia belajar dari jatuh tadi. Ini ibrah yang kita jangan-jangan dapat. Jatuh, dia belajar dari jatuh. Kuda aku ni pakar sebenarnya, dah training dah, tapi jatuh. Dia sendiri jatuh. Loh, aku tak pernah jatuh. Jadi yang tak pernah itu menjadi satu pintu yang buka dia berfikir banyak-banyak. Bermakna orang ini orang paling hebat, orang paling istimewa, orang paling special kita kata. Maka dia balik ke Mekah, simpan rahsia. Okay. Asalnya tadi tidak dapat upah kuda 100 ekor unta. Maknanya nak dapat duit, nak jual 100 ekor unta. Duitnya halal ke haram tak? Tak dapat duit haram daripada 100 ekor unta. Niatnya bagus ke tak bagus? Tak bagus. Tapi Allah, ini kekuatan. Niat tak bagus dari awal, sampai jumpa Nabi, balik ke Mekah, niatnya jadi apa? Bagus ke tak bagus? Akhirnya tidak lagi berhajat untuk mengejar hadiah 100 ekor unta. Ini bermakna kita kata, niat dari rumah tadi apa? Baik ke tak baik? Sampai tengah jalan tadi apa? Ada beli sikit tak agaknya kuih-kuih tak bawa? Contoh. Sampai masjid apa? Loh, jumpa kawan pula tak sempat salam. Walaupun tengah kuliah. Maknanya kawan rapat tu. Itu pada yang positif. Pada yang negatif, tak sabar-sabar nak salam. Loh. Itu kau cikgu garang kat sekolah. Betul? Ini kekuatan. Maka macam mana? Ibrah. Baru dapat cerita. Kalau tidak, tak ada cerita. Betul tak? Maknanya ada niat yang baik dari rumah, tapi tengah jalan dalam proses ke tempat tujuan belum tentu niatnya cantik. Tetapi ada proses dari rumah niatnya tak bagus, tapi Allah bantu dia, Allah berikan kejadian, akhirnya dia daripada yang jahat tadi jadi apa? Jadi baik. Tak nak cerita pada orang jahat. Boleh percaya tak Gara? Engkau ni boleh percaya tak simpan rahsia? Nabi tak cakap macam tu. Kamu bukan Islam, tapi aku minta kamu, minta je, tak ada. Hang kalau cakap, kalau ada orang tahu engkau yang kena, aku cari engkau nanti. Oh ya Rabbi. Kita ugut macam-macam. Sebab kita tak belajar dari ibrah ini.
Boleh nampak? Jadi ibrah ini kadang-kadang niatnya cantik di rumah, tengah-tengah jadi meragam. Ujung jadi meragam. Tadi kalau boleh kita nak jaga balik niat yang baik dari rumah tadi. Jumpa apa pun tengah jalan, tidak boleh mengubah niat. Dan akhirnya kita pergi tempat tuju yang kita kata baik. Dan jangan pula di tempat baik itu kita berubah jadi meragam. Tengok tudungnya, tengok cincinnya, tengok gelangnya, tengok apanya. Jadi kita dah rasa, udah cerita emas pula. Nampak tak? Jadi kita kata kekuatan yang nak diangkat. Hijrah maknanya apa? Kita berazam, bercita-cita nak jadi baik, nak jumpa Muharram. Betul? Tetapi apa prosesnya, apa guardnya, apa protectornya, apa ilmunya, apa dindingnya yang boleh dinding kita supaya hijrah aku kali ini tidak balik meragam. Okay, hijrah hari ini aku nak belajar jadi pemurah. Contoh, bukan orang kaya baru jadi pemurah, tak. Jadi pemurah dulu, kamu akan kaya. Okay? Jadi nak azam tahun ini Muharram aku nak jadi pemurah. Ada tak orang yang berazamnya tu? Mesti ada azamnya, mesti ada perancangannya, mesti ada modus operandinya. Kalau tidak kita tak jadi apa-apa, kita terus tengah-tengah ya. Rasa macam nak hijrah tapi tak tahulah hijrah ke dok. Jadi ke dok? Selalunya apa? Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Apa sebab tak jadi? Tak ada plannya, tak ada prosesnya, tak ada orang yang check and balance-nya, tak tambah ilmunya. Akhirnya tinggal hijrah gitu je. Okay? Ada orang hijrah fizikal, okey. Daripada tak bertudung pakai tudung. Tapi yang ditudung apa? Rambutnya, belum pikirannya, belum imannya. Dijaga jubahnya tapi tak jaga hatinya. Ini kata, kalau gitu payah lagi tu. Betul tak? Pelan-pelan lah mulai hijrah tudung tu, hijrah jubah tu, hijrah lain. Tapi yang lain tak ada. Dalam tu tak hijrah. Ini yang kita, kalau boleh kita nak kata hijrah memanglah lambat, slow-slow lah. Betul? Orang yang mula masuk Islam, kalau Nabi sampai ke Kubah, dia masukkan dalam proses nak sampai ke Madinah, dia jumpa dengan kelompok manusia penduduk 70 orang, terus Islamkan. Islamnya zuhur, asar dah nak solat. Okay? Maknanya kita kata, Nabi kata jom kita solat. Kami ni tak tahu apa-apa lagi. Apa surah nak baca, apa ayat nak baca, apa Fatihah nak baca. Kita nak cakap apa? Orang baru mengucap 2 kalimah syahadah, nak diajak solat. Entahlah macam mana nak solat Fatihah, tak tahu. Kalau kisah Nabi, dia orang Arab, betul? Orang Arab dengar bahasa Arab, senang ke susah? Senang. Kod pun tak dapat Fatihahnya. Fatihah pun tak boleh. Apa ulang? Ulang 7 ayat. Nak gantikan ayat Fatihah tadi. Ini untuk permulaan, bukan sepanjangnya pula. Nanti kan jadi petua pula kan, tak payah Fatihah. Baca bismillah 7 kali selesai. Siapa cakap? Ustazah tu cakap lah. Itu pun meragam juga. Itu sebab ni dia tak dengar lah kisah hijrah. Okay? Ulang bismillah 7 kali untuk gantikan Fatihah. Contoh. Entah tak pernah dengar petua ni. Ini sesat ilmu baru ke dah. Ini peristiwa semasa hijrahnya Rasulullah. Sebab dalam apa keadaan kita mesti jadi pendakwahnya. Kamu diberi Allah jadi orang Islam, diberi Quran, diberi Nabi, diberi kuliah, pergi masjid macam-macam, jumpa ustaz macam-macam, tapi kamu tak nak dakwah. Jadi ini jadi pendakwah lah ni. Datang ke masjid nak membantu. Kita menjayakan program. Itu dakwah. Tapi jangan hak datang je. Ujungnya balik tak ada. Letih juga. Artinya kita berkongsi, kita nak bawa aku buat atas dasar cinta. Untuk meraih cintanya Allah. Tapi kongsi lah. Okay? Kita dengar je. Nak pergi mana? Dengar ceramah. Dengar je. Kalau boleh kita nak niatnya kena betul-betul bulat. Aku nak dengar, aku nak dapat, aku nak faham, aku nak buat. Baru yang kelima nak kongsi. Baru jadi cinta agama. Sayang agama. Kalau setakat pakai sendiri je lah.
Saya ada pokok mangga tapi untuk makan sendiri. Ada tak niat nak sedekah? Tak ada. Saya masak untuk sendiri je. Memang tak ada niat nak sedekah. Tak ada niat sebab kita masak untuk sendiri je. Sikit je. Betul tak? Saya bawa duit untuk sendiri je, tak boleh bagi kat orang. Kita yang dah tentukan diri kita nak sedekah. Betul tak? Sebab itu kalau kamu ada sebiji kurma, bersedekahlah, berdakwahlah, bagilah orang sayang agama hanya dengan sebelah kurma je. Kita bagi sekarung tak jadi baik juga. Tak payah sedekah, dia orang kaya, dia banyak kurma. Ada juga. Dia tak makan kurma pun ya juga. Jadi sekali lagi hijrah, tolong ambil kira. Umi tak sempat lagi nak cerita hijrahnya. Mungkin tak tahu bulan depan ke. Okay. Maknanya hijrah kita sekarang ni tolong bangun jiwanya. Pakaian dah complete set dah. Kuliah dah 40 lori dah. Siapa penceramah yang tak kenal, semua kenal. Ustaz Somad pun dah datang sini dah. Hui. Tak ada surau masjid lain yang dapat Ustaz Somad contohnya. Kita setakat bangga jumpa Ustaz Somad je lah. Bangga jadi pencinta Allahnya tak jumpa lagi. Okey, dengar je. Oleh itu tolong jaga niat. Okay, kita nak hijrah, niatnya besar. Saya nak belajar jadi pemurah kerana saya nak kejar pintu sedekah. Okay? Saya nak berpuasa banyak, puasa Nabi Daud sebab ada pintu syurga puasa. Saya nak jadi orang sabar kerana saya nak masuk syurga dengan pintu sabar. Boleh azam macam tu? Sendiri buat, sendiri pegang, tulis kat dinding, tulis kat kepala katil, ya Allah aku nak jadi pemurah. Sebab kalau tak ada komitmennya, tak lepas hijrah kita. Kita tak boleh nak ubah dunia, tapi kita boleh ubah jiwa kita. Kita boleh ubah niat kita. Kita boleh ubah amal kita. Okay? Aku kalau boleh hijrah kali ni aku nak tak ada cerita hai orang. Tak nak cerita orang, tak nak sakit hati dengan cerita orang. Pertama tak nak cakap, kedua tak nak dengar, ketiga kalau dengar tak nak sakit hati. Boleh tak? Senang ke susah tu? Telinga boleh tutup tapi hati belum. Bunyi macam senang. Saya tak nak lagi cerita orang, saya tak nak kisah lagi apa orang kata tentang saya. Betul? Boleh ke tak boleh? Baru orang tegur sikit je dah renyuk dah. Saya dah maafkan dia doktor, tapi tak boleh nak sembang dengan dia dah. Sebab dia terlupa azamnya. Azam tinggal rumah. Macam mana? Azam tinggal di sejadah. Artinya belum jadi lagi, tak ada lagi komitmen, belum ada lagi perjuangannya. Perjuangan tak nak cakap banyaknya tak ada. Kawan ajak bercakap, udah tu yang banyak sangat. Kita dah banyak bercakap. Salah orang je, dia tak. Tak keletih hidup. Macam mana hijrah? Cari salah orang. Sendiri diam. Asal kau diam je. Itulah cerita kata, doktor saya tengok dalam sebulan dia diam je. Rupanya nak meninggal. Pun ada. Tak apa, jangan takut. Okey, hari ni sebenarnya kita nak bercakap bahawa mati itu dekat. Kita dah jumpa Zulhijjah, dah jumpa Ramadan, dah jumpa 10 hari Zulhijjah, dah minta doa, dah langit terbuka, betul? Jadi bersedia atau tidak untuk mati? Dah taubat setengah mati dah, betul? Maka kita cerita sikit kisah supaya kita tak. Siapa takut mati angkat tangan? Apa sebab takut? Belum cukup. Mana tahu belum cukup? Okey. Sebab itu siapa yang dapat menghabiskan umurnya dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk syurga. Siapa naknya? Ulang aja lah syahadah tu ratus-ratus kali. Betul? Maknanya kita tak tahu cukup ke tak cukup. Kata tak cukup tapi sembang macam cukup dah.
Betul ke tak? Pakai baju macam dah cukup dah, tapi berjalannya tak cukup-cukup, letih lagi. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama. Maknanya dah buat yang kecil-kecil je dulu. Buat yang kecil-kecil je dulu. Kata contoh tak nak tengok TV. Berapa orang tengok TV sekarang? Masih tengok TV kat tangan? Saya tengok berita je. Saya tengok hijrah je. Dalam semua siri di TV ada iklan, betul? Yang dia tengok ni hijrah, tapi iklannya letih lagi contoh. Makanya kita katakan nanti ada orang TV marah pula Umi pula. Umi bukan kempen jangan tengok TV, betul? Tapi belajar untuk tidak bergantung. Kami suri rumah, saya seorang tak tengok TV, nak tengok apa? Tengok Quran, ngantuk. Aduh, okey, ini di antara perjuangan besar untuk nak ubah diri. Walaupun sebut dah lintas hijrah ni entah apa puluh kali dah. Kau 60 umur 60 tahun dah lalu Muharram ni 60 kali, betul? Tapi rupa-rupa je jumpa orang sembang juga. Bosip. Tak bersembang dah. Artinya kita dah buat, kita dah berazam tapi tak ada proses. Macam mana nak protect? Macam mana nak lindung? Okay? Macam tak nak kedekut tadi lah tu. Dia kata, aku berazam nak jadi orang pemurah. Walaupun bagi RM1, tetap bagi. Tetap buat. Ada hari yang aku tidak memberi. Ini azam besar kita. Okay? Di mana pun, di ruang mana pun jumpa tabung, jumpa orang susah, jumpa budak sekolah yang letih ke apa ke, nak bagi air sebotol. Paling common, sedekah Fatihah kat mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, anak kita, suami kita. Tapi nak sedekah itu pun lupa. Sebab azam tak tulis kat dinding. Azam tak tulis kat tepi pintu. Tolong tulis azamnya. Saya berazam nak jadi ni. Okay? Supaya kita buka mata ingat. Aku nak jadi pemurah. Aku tak nak laser. Ataupun aku tak nak sembang banyak. Apa-apalah. Tapi sekurang-kurangnya Allah akan catat pada kita nak berubah. Ini kekuatan besar kita. Tapi kalau ada niat tapi tak ada prosesnya, tak ada protectornya, tak boleh. Sebab itu kita kata kereta tu macam mana hebat handal pun teknologi elektronik ke, tapi ada juga cermin belakang. Apa sebab? Itu sebahagian dari protector. Tengoklah sekali-sekala ke belakang. Tak nak tahu siapa ada di belakang, contoh. Sebab itu kita kata kita nak membangun hijrah kita ini, tulis elok-elok, tulis di hati, tulis di perasaan, tulis di mata, tulis di telinga. Aku nak jadi pemurah. Aku tak nak jadi kedekut. Ataupun aku nak, kalau boleh tak nak tinggal tahajud. Kalau boleh tak nak tinggal puasa Isnin Khamis. Apa-apalah, apa-apa je. Tetapi Allah akan tulis, oh hijrah kamu tahun ni, kamu dah nak berubah ke sini. Boleh ke tak? Tolong tulis lekat kat dinding. Entahlah orang tengok ke tak tengok. Bilik kita lah. Tak payah bilik anak semua, dinding rumah semua nak tulis. Itu pun letih juga, riak lah pula. Betul? Okay. Macam juga nak puasa. Jangan cerita. Kalau boleh jangan cerita. Cerita dengan hati kita. Cerita dengan otak kita. Cerita dengan perasaan kita. Okey? Boleh? Okey, dah habis tengah hari dah. Ya Allah. Okey, kita nak tajuk yang kita nak. Dalam iklan tak ada tajuk je. Ampun tuanku. Memang tak minta tu. Manja kena minta lah kali. Okey. Kematian itu dekat. Berapa dekat mati dengan kita? Nabi pesan mati dekat melihat mana? Tak payah tanya, cakap je. Kematian itu lebih dekat dari tali kasut kita. Lebih dekat dari tali sandal kita kalau orang Indonesia. Tali selipar kita. Yang pakai kan kita semua ada selipar kan? Ada tali. Jadi kematian itu dekat dengan kita macam tali selipar kita. Tali selipar kita jauh ke dekat dengan kita? Tali selipar dengan kaki dekat ke jauh? Mana jauh? Dah kakinya lekat ke selipar, macam mana ada jarak lagi?
Nabi nak pesan bila kamu nak sarung kasut, ya Allah. Sebab itu kena belajar. Kematian itu lebih dekat dari tali selipar kamu, tali sandal kamu, tali terompah kamu, apa je lah kasut. Bila sarung je kasut, jangan pakai tali. Jadi tak ingat. Jangan. Artinya Nabi nak pesan, mati itu sangat dekat. Okay? Mulanya memang dari kaki, betul? Orang nak mati mula dari kepala ke dari kaki? Kaki. Macam mana tahu? Kakinya mula sejuk. Ataupun kakinya berpintal. Itu maknanya nazak ni sakit sangat. Berpintal dari lutut ke kaki. Ataupun kaki saja. Ataupun lututnya sekali. Itu kira sakit benar-benar lah. Atau dia masih ada tenaga. Jadi kaki dengan kasut dekat ke jauh? Sangat dekat. Hari-hari pakai kasut. Hari-hari pijak kasut. Tapi tak ingat yang ajal itu dekat. Maka hari ini tolong ingat. Sarung kasut, ya Allah, jangan mati aku hari ini, ya Allah. Jangan mati aku nak pergi pasar, ya Allah. Jangan matikan aku di pasar, ya Allah. Okay. Nak pergi mana-mana? Nak pergi klinik. Oh, mati kat klinik. Tak apa, ada doktor. Okay. Kawan saya nak pergi dialisis. Dan di sebelah bilik dialisis itu ada bilik doktor. Dia nak masuk dialisis, dia rasa dada dia ketat. Tak jadi masuk dialisis, pergi sebelah doktor. Kenapa saya rasa dada saya ketat? Okey, doktor pun suruh baring, nak cek, berangkat. Okey, ni kekuatan. Sebab itu tolong ingat, kematian itu lebih dekat atau sama dekat dengan tali penyandal, tali sendal kita, tali selipar kita, tali kasut kita. Okey? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diingat. Supaya kita setiap kali sarung selipar terus teringat, ya Allah. Sebab kita nak doa jangan mati tempat tak cantik, betul? Jangan mati bersama dengan orang yang mungkin tak sayang kita. Sebab nak ajar nazak, betul? Jangan mati di tempat-tempat yang public, susah dalam kereta. Kan susah kita nak angkat jenazah kan? Contoh. Jadi kita sentiasa, sebab itu Nabi kata orang paling cerdas ialah orang yang hari-hari ratus-ratus kali ingat kematian. Ini jalan mudah dia untuk dapat syurga. Apa je dia buat, dia ingat mati. Sebab itu kita kata orang yang begini dia akan buat apa yang dia buat the best, buat terbaik. Apa sebab dia tak tahu ada lagi tak? Sama jangan jumpa kawan tadi ni, okay, salam cepat-cepat takut mati tengah tak sempat salam, betul? Tapi pada orang tak faham, apa tak sabar-sabar. Sebab kita tak tahu mati duduk macam tu jangan. Lah aku tadi patut salam dia tiba-tiba. Sebab mati ada di mana? Di mana-mana, di tempat mana pun. Kamu tengah buat apa pun. Sebab itu kalau boleh kita nak mati dalam keadaan kita buat baik. Buat yang baik-baik. Jadi kalau nak buat baik, jangan tangguh. Okay? Semua amal itu jangan tangguh. Boleh teringat nak buat terus. Sebab kita ajalnya apa? Dari depan ke dari belakang? Kita di depan ke ajal di depan? Ajal di depan, satu kaki dari kita. Artinya setiap kali kita berjalan, depan kita ajal. Ini yang nak dimasuk dalam kepala pun betul. Lekat dalam kepala. Dah belajar dah, ustaz dah sebut banyak kali dah. Dah tahu dah. Buatnya je tak. Sebab itu kemana pun kita menghadap, jangan susah hati. Apa sebab susah? Takut tak boleh ucap. Kita, ya Allah, jalannya. Allah, dia tak pakai signal. Dia pula, dalam kereta je rungut setengah mati. Masuk simpang tak bagi signal. Gila ke? Kena pula mati tengah itu. Sedang maki orang. Betul ke tak? Oleh kerana itu kita tak tahu kita mati dalam keadaan apa. Maka kalau boleh kita nak elak lah. Jadi sebab itu kalau kamu memandu, zikir je. Kan? Zikir je, tak baca kereta. Dia nak signal ke tak signal ke, sombong ke, riak ke. Ini hon aja pun. Oi, apa hon-hon? Kita dah bagi signal hon-hon lagi. Dia bukan dengar pun. Kita ngak-ngak-ngak dalam perut. Betul ke tidak? Sebab kita tak ada pasang guard tadi.
Okey, aku nak driving dalam keadaan aku tenang. Aku nak driving tak ada cerita hai orang. Aku sebab itu kalau boleh yang kata ada radio, ada CD, ada kaset segala benda tu, baca yang elok-elok je, dengar yang elok-elok je. Okay, tak payahlah nak baca radio apa era lah apalah itu. Macam mana? Nak hilang ngantuk. Kalau zikir ngantuk, tak letih kita. Kuat-kuat zikirnya. Sebab itu kita nyanyi kuat kan? Saya pasang lagu kat radio. Sebab itu saya nyanyi sekali. Ya. Kenapa tak zikir? Saya zikir kuat-kuat. Subhanallah, alhamdulillah. Lantaklah orang kata gila pun. Orang bukan tahu apa kita sebut. Betul ke tak? Ada ramai orang kata, saya sabar driving, saya nyanyi. Betul nyanyi. Nyanyilah yang nak jumpa Allah. Okay? Bukan nyanyi nak jumpa dunia. Tak salah cakap kuat-kuat, siapa marah? Ada orang kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, tak lantak lengguk-engguk ke mana pun. Ini orang yang driving ni gila katanya. Tak apa tu dia kata dapat pahala, betul? Kita takut apa orang kata, tapi terlupa apa Allah kata. Okey, maka tolong belajar hijrah yang kecil-kecil lah. Saya nak memandu dengan tidak putus selawat. Saya nak memandu dengan sepanjang jalannya zikir. Betul? Sebab itu kalau bawa kawan, kita dengar ceramah, okey tak? Ini ada 4 lori bawa gulu-giling. Buka je lah YouTube. You siapa? Ustaz siapa yang suka mana-mana pun tak apa. Tapi dalam ceramah perempuan-perempuan, dia pun berceramah juga. Letih juga. Adabnya tak ada. Dengar ceramah, kamu kena diam. Udah tu kita dengar ini dulu, okey tak? Jangan cakap, udah lah tu, bang tak habis-habis. Tak boleh juga. Kasar pun salah juga. Daripada kamu nak jadi beriman, kamu jadi setan. Sebab dah mula kasar. Betul? Okey, itu cerita hijrah. Boleh jelas? Boleh buat? Tulis di kertas anda, saya nak hijrah apa? Ni. Mudah-mudahan. Jangan hijrah tak nak masak. Letih. Ada hamba Allah, boleh tak agak doktor? Saya nak hijrah, saya tak nak masak lagi. Aduh. Saya nak suruh suami saya makan di kedai. Okey, nanti jumpa mek-mek kat kedai macam mana? Betul juga. Dah hari datang. Ya bang. Abang jangan main mok. Kita pula suka pergi gerai yang mesra-mesra, betul? Nasi ayam ke nasi itik tak kisahlah. Artinya saya cakap kat dia, tak nak masak, beli periuk mahal-mahal. Letak dengan mangkuk mahal-mahal kat depan rumah, nak pakai bela. Dah tak nak masak. Tapi itulah sedihnya. Dia masih berazam tak masak. 3 bulan kemudian, suaminya berangkat. Nyesal. Pagi itu dia makan kat kedai mamak tosek. Dia minta saya buat air, saya tak sempat. Kalau ikutlah. Yang berazam tak nak masak, pasal apa? Buat dapur masih setengah mati. Kabinet sampai al-shilling. Betul? Macam-macam sampah ada, tapi tak nak masak. Jadi janganlah buat azam macam tu. Okey? Jangan sampai mencacatkan kehidupan harian. Okey, katalah kalau tak nak masak, okey kita ada Grab, okey roti canai, tosek apa. Jom bang makan hari ni tosek. Esok roti canai, esok tak ada masalah. Kita tak masak juga kan? Tapi ada adab-adabnya tu. Adab nak urus makanannya, airnya. Tu dia diminta saya buat air, saya pula tak sempat. Tak tahu pula pensannya di kedai makan. Jatuhnya di kedai makan. Belum habis toseknya. Sarapannya belum habis. Dikejarkan ke hospital. Hospital tak nak terima. Wardnya penuh. Meninggal dah troli yuk. Hati-hati yuk. Dah menyesal tak sudah. Tu saya kata tutup je pintu dapur. Jangan ke dapur lagi. Sebab awak sudah berazam benda yang salah. Saya kata awak nak buat apa? Saya nak ngaji. Ngaji itu wajib. Masak itu pun wajib. Bukan nak masak 4 lori. Betul? Jadi selagi boleh pegang piuk,
Boleh pegang senduk, masaklah nasi. Mata kebau ke mata kucing ke mata tak kisahlah. Tapi masaklah. Okay? Jangan terus relax. Nanti kita ada benda lain pula. Berganggu. Maknanya kata lepas subuh, saya nak duduk sampai pukul 9. Tak apa. Betul ke tidak? Tapi ada jadual untuk diri dan untuk keluarga. Mudah-mudahanlah. Ini sebahagian daripada proses untuk hijrah nak jadi lebih baik, tidak menyesal. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Okey? Jelas. Kerana apa kita kata kita dah minta taubat, kita dah minta 9 Zulhijjah kemarin kat langit terbuka, kita nak minta apa? Apa puan-puan minta 9 Zulhijjah? Jawab le, takkan tak minta apa-apa, lempeng kan. Okey, minta sehat badan. Puan minta apa puan? Diterima amalan. Ada lain? Tak ada tunjuk-tunjuk, tak seronok. Dalam banyak-banyak permintaan, nak apa pun tak apa. Tapi nombor satu minta, yang paling mahal ialah ampunan. Minta syurga tak minta ampun, tak jadi. Sebab step nak masuk syurga tu apa? Ampunan. Jangan silap. Kita nak minta amalan diterima, tapi kita nak minta ampunan dulu. Kerana besar mana pun dosa kamu, setinggi gunung pun dosa kamu, tapi kalau kamu bertaubat, Allah ampun dosa, selesai. Yang lain-lain ikut. Ini kekuatan. Nombor satu permintaan. Sebab itu dalam kita solat taubat, dalam solat tahajud, nombor satu minta dapat ampunan. Lepas dapat ampunan, baru minta diterima ibadah. Dah diterima ibadah, baru nak jumpa syurga. Jangan salah step. Tak lepas. Okay? Sebab memohon taubat itu, solat sunat taubat itu merupakan satu daripada solat yang kalau boleh buat hari-hari. Kalau sahabat dia buat setiap kali selepas solat fardu. Bayang berapa kali mereka solat. Untuk solat taubat sahaja. Kerana dapat ampunan itu adalah pintu nombor satu. Untuk rasa dapat apa dia. Nak dapat diterima amal, nak dapat masuk syurga mudah, dapat jumpa Rasulullah dan sebagainya. Okay? Jadi oleh kerana 9 Zulhijjah dah selesai, tolong bawa 9 Zulhijjah tu pada bila-bila masa. Bermakna bukan tunggu 9 Zulhijjah. Setiap hari kita berhak. Kita mesti berusaha untuk buat jumpa namanya taubat. Minta ampun dengan Allah. Sebab itu kita katakan kekuatan mengingat balik. Apa sebab? Sebab kita mati, kita tak ada benda apa-apa, kita nak dapat ampunan. Itu nombor satu. Pertama ampunan Allah, kedua ampunan manusia. Sebab itu setiap kali jumpa orang, apa khabar, sehat, gemuk, kurus, minta maaf banyak-banyak. Ujungnya mesti minta maaf. Sebab kita tak tahu jumpa dia lagi kita tak. Walaupun dia duduk sebelah rumah kita. Sebelah rumah kita. Jiran saya 4 bulan. Jiran Miss 4 bulan sakit. Satu petang dia, suaminya bawa troli pula. Wheelchair dia tu. Letak betul-betul depan gate dia. Duduk. Mengatilah budak-budak main lah. Apalah benda kan. Dalam hati dia kata. Ini agaknya pandangan terakhir. Okay. Jelap lama lah sakitnya lama. Okay. Tapi tiba-tiba dia nak keluar. Okay. Nak tengok suasana. Ini masa itulah kita kebut. Mereka panggil jiran-jiran. Kawan kita ada kat depan. Kawan kita ada kat depan. Sebab kita nak pergi rumah dia selalu malu lah pula. Kita pula kalang kabut tak habis hidupnya. Betul? Mereka panggil jiran-jiran mana yang dekat-dekat. Jom. Kita minta maaf. Takut tak sempat. Kita bukan doa dia meninggal, tapi takut tak sempat. Ini kesempatan untuk kita dapat pegang tangan dia, minta maaf. Ya, dan izin Allah memang 3 bulan lepas itu dia berangkat. Dan itulah kali terakhir dia tengok luar. Kali terakhir tengok keliling. Sebab itu kalau mak-mak kita kata, mohlah bawa aku berjalan. Takut itu permohonan terakhir. Bawa lah. Okay. Ini pun ni kena nak faham je alamat-alamat. Okay, kalau sakitnya lama sangat, tiba-tiba sehat sikit. Makan banyak sikit. Dan juga hati-hati jugalah. Kerana Allah bagi you harapan supaya kamu tak tersungkuh terus.
Sakit, elok sikit, balik, baru berjalan. Artinya harapannya ada, maka nak apa sebab Allah bagi harapan tu? Nak membangun baik sangka dengan Allah. Faham? Membangun baik sangka dengan Allah. Sebab itu nombor satu yang Allah terima taubat kita bila kita baik sangka. Baik sangka dengan Allah ni modal untuk menjadikan kita diterima ibadah. Katalah orangnya jahat, meragam. Kata suami kita tu mengkaki segala kaki pun. Dalam keadaan dia, dalam proses dia dah kira-kira rezeki dah tinggal sikit. Maknanya dah tak perlu makan, dah tak perlu minum. Itu rezeki dah tinggal sikit, dah tinggal ujung-ujung. Sebab kita rezeki ni bila nak habis kita dah tak nak lah. Kalau esok lusa dah tak lalu makan. Kalau dia suap juga pakai sudu, pakai straw, muntah. Itu maknanya dah tak nak. Maknanya itu bukan rezeki dia. Sebab itu kita tak tahu yang kita makan hari ini akhir yang rezeki terakhir ke tidak. Sebab itu makanlah dengan doa, makanlah dengan adab, makanlah dengan rasa penuh bahagia, rasa syukur. Lah tak suka lah ini, tak biasa kuih ni. Ish. Jangan, entah itu kuih terakhir, entah itu rezeki terakhir yang Allah peruntukkan untuk kita. Cerita orang yang jatuh tenggelam, tak tahu mi dah ulang ke belum. Muntah-muntah lah nasib. Okay. Dia jatuh tenggelam, selamat naik. Okay. Selamat naik sampai ke daratan, sampai ke tempat selesanya. Apa dia minta? Dia nak minum air sirap. Air lah, minum air. Dapat minum air setengah gelas. Terus berangkat. Makna rezeki terakhirnya apa? Air sirap je. Kita tak tahu. Kadang-kadang kata, aku nak air ni. Mak mi stroke tak boleh minum Nescafe. Tapi nak Nescafe-nya sampai ke langit. Aku nak Nescafe. Tak ada duit, beli. Apa tak ada Nescafe, beli. Ambil duit. Oh Allah ya Tuhan. Sebab kopi kan, orang stroke tak boleh minum kopi. Nak sangat-sangat. Ya Allah ya Tuhan. Jangan ini rezeki terakhirnya. Itu nak pujuk diri lah. Nak pujuk diri kita. Kita bergaduh dengan dia. Okay? Sebab itu kadang-kadang permintaan mak ayah kita, anak kita yang sakit dan sebagainya. Ataupun dia tak sakit. Tapi ada tak orang mati tak sakit? Sangat banyak. Okay? Sangat banyak. Maka permintaannya kalau yang gaji ke tak gaji, bagi je. Try your very best. Boleh? Tak tahu itu rezeki terakhirnya atau tidak. Terutama selalunya diminta yang ganjil-ganjil lah. Yang dia jarang makan. Dia jarang minta. Okay, ini sebahagian daripada tugas besar anak-anak. Memahami maknya ke tidak. Memahami ayahnya ke tidak. Dia doktor dia nak makan ini. Mana nak cari? Cari je lah. Pergilah pasar Jawa ke pasar tak Jawa ke pasar Cokit ke. Ada banyak pasar kan? Mesti ada punya. Itu kekuatan, mudah-mudahan. Sebab nak mati, tanda-tanda kematian itu tidak mudah untuk dikesan. Okay? Selalu kita kata tak sangka. Betul? Jadi apa yang kita nak bincang hari ini, kematian itu dekat. Dan dia sangat indah. Indah ke tak indah? Mana ada indah, betul? Apa ada di sebalik peringatan kematian? Ya, apa sebenarnya ibrah yang kita nak angkat? Kenapa Nabi kata orang paling bijak, paling cerdas adalah orang yang sentiasa ingat ada kematian. Nak datangnya kematian, akan berjumpa kematian. Kematian itu lebih dekat. Okay, kematian itu lebih dekat dari tali sandal kamu. Dan orang yang meninggal itu kita kata apa? Kita kata kematian itu membantu kita merasa siapa kita. Kita merasa bahawa nikmatnya dalam bertemu dengan pencipta. Maka apa kekuatan pertama kalau kita kata nikmat-nikmat. Macam mana kita nak kata mati itu nikmat atau mati itu indah? Apa sebab kita datang buat pengajian di sini? Nak dapat apa? Cari ilmu. Apa sebab nak dapat ilmu? Siapa kata ilmu bekalan tapi tak membantu amal, ilmunya sakit. Ilmu yang kita dapat mesti nak membaiki amal. Okay? Maknanya kita bukan tuntut ilmu, tuntut je. Sebab ilmu yang tak tukar jadi amal, dia jadi batu. Tak jadi apa. Sebab itu kalau mengaji, kalau kuliah, kena faham. Sebab itu Umi bawa yang berat-berat tu diringankan supaya boleh bawa balik. Boleh pakai. Okay? Kalau kita kata
kematian itu dekat, kematian itu indah. Indah untuk siapa? Baik untuk siapa? Jadi bila kita kata kematian pada orang bertakwa macam mana? Pada orang beriman macam mana? Pada orang soleh macam mana? Mati itu merupakan satu nikmat. Apa sebab dia kata nikmat? Kerana dia dapat petik hasil daripada apa? Seluruh ibadah yang dia lakukan. Seluruh kebaikan-kebajikan yang dia lakukan. Apa kata kalau tak ada mati? Ataupun apa kata kalau tak ada kiamat? Tak ada akhirat? Agak-agak orang beribadah tak agak-agak? Bermakna dia sudah dapat ilmu, hidup mesti beribadah, maka ibadah ini akan menjadi persembahan terbaik yang dibawa berjumpa Allah. Maka sekali lagi, orang yang sudah beribadah, yang kata dah puasa apa semua, betul? Nak dapat apa? Nak dapat pahala, betul? Bila nak dapat pahala? Masih hidup ke mati? Masa mati, maka kalau nak pahala ke tak? Nak, jadi kenapa takut mati? Sebab pahala tu kamu dapat ketika kita dah mati. Ini yang kita nak betulkan balik paradigm dalam kepala kita. Aku beribadah nak cari redha Allah, nak dari pahala, nak bagi sedekah, dapat itu dah. Tapi tak mati, tak nak mati, tak ready untuk mati, tidak bersedia untuk mati, tak seronok untuk mati. Allah kata siapa benci mendengar kematian, aku benci berjumpa dengannya. Jangan main-main tu. Jangan benci dengan kematian, jangan takut dengan kematian. Sebab Allah dah janji apa? Setiap yang hidup pasti mati. Tapi kita tak ready buat, tak tahu. Lambat lagi kot, muda lagi kot, sehat lagi kot. Boleh nampak? Maka sekali lagi, kematian memberi motivasi paling besar untuk mereka yang beribadah, untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang bertakwa. Betul? Jadi sebab itu sekali lagi kita akan dapat semua pahala kita di mana? Di akhirat. Apa pahala yang kita dapat di dunia? Apa kebaikan yang kita buat di dunia dapat di dunia? Ada? Tak ada? Okey, maka satu-satunya pahala yang kita buat baik kita dapat di dunia ialah pahala berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebab itu siapa yang cuai dengan kedua orang tuanya tak jumpa namanya ketenangan. Bila tak jumpa namanya ketenangan, tak jumpa namanya bahagia. Ini kekuatan. Sebab itu siapa yang masih, sebab itu tolong berbakti pada mak ayah sama ada mereka masih hidup ataupun mereka sudah berangkat. Kalau sudah berangkat nak buat apa? Doanya, sedekahnya, ngajinya, Qurannya lagi. Buat baik pada sahabat, kawan baik, mak ayah kita. Buat apa yang dia biasa buat. Kalau dia siap biasa hantar pisang ke masjid, hantarlah. Kalau dia biasa sedekah kat anak yatim, hantarlah. Saya nak menyambung ibadah mak saya. Contohnya. Katalah kalau maknanya kekuatan yang kita ada berbakti pada siapa pun, dia kaya ke, dia miskin ke, dia banyak duit ke, sikit duit ke, kalau cuai dengan mak ayah, maknanya dia sedang menempah sengsara-sengsara. Sebab sengsara je dapat kat dunia, pahala pun dapat kat dunia. Sebab itu Nabi ingat pesankan, dan Al-Quran juga pesan, kalau kamu diangkat jadi kaya, kamu diangkat jadi pemimpin, kamu diangkat jadi orang yang lebih baik, lebih besar, biasanya kamu akan memutuskan silaturahmi. Biasanya. Sebab bila dia dah besar, dia rasa orang lain tu lebih penting. Pengikut lebih penting, pengundi lebih penting. Tak sempat nak balik kampung, ada mencorat bahagian. Mak sakit, contoh. Bukan nak sentuh orang politik, salah dok. Artinya kita kata kita ada, saya tak dapat balik. Cerita seorang orang yang ada anak profesor, 3 orang, 3 pandai semua. Okay. Dia pesan, dia tulis buku, tolong hantar anak kamu ke luar negara supaya cepat pandai. Okay. Akhirnya anak pun jadi bintang semua, dapat jawatan paling baik. Dan semuanya bekerja di luar negara sebab sudah sangat pandai.
Apabila isterinya sakit dan meninggal akhirnya, baru dia dapat ilham, baru dia dapat membaiki diri dia. Rupanya selama hari ini aku kempen kat masyarakat untuk hantar anak luar negara adalah paling salah. Dia tarik balik semua buku-buku yang dia dah jual, dah ada di kedai-kedai buku. Kerana buku petua ini salah. Okay? Apa sebab salah? Isterinya sakit berbulan-bulan, anak tak sempat balik. Kerana sibuk bertugas. Akhirnya dihantar telegram, ibu kamu meninggal. Juga tak ada yang balik. Jangan main-main oh. Kerana jawatan besar susah nak cuti. Dan nak dapat tiket dan. Sebab nak menambah, nak menempah dan sebagainya. Okay. Jadi sekali lagi dia menyesal, dia kata apa? Hantarlah anak kamu sekolah agama. Okay. Hantar anak kamu sekolah agama supaya dia tahu apa itu durhaka, apa itu dosa, apa itu syurga, apa itu neraka. Saya tak sempat ajar anak saya. Sebab dia sendiri memang bijak lah. Profesor kerjanya di fakulti-fakulti contohnya. Ini kita katakan kita kekuatan kita. Hebat macam mana pun, kita tak boleh dapat apa yang namanya benar-benar tenang dan bahagia. Sebab itu kita kata sakinah. Sakinah tu maknanya? Ada orang nama Sakinah? Yang nama Sakinah tapi mukanya kelang kabut. Ada tak? Ada yang nama Sakinah tapi mulutnya laser setengah mati. Ada ke tak ada? Maka Sakinah itu ketenangan. Tak boleh dapat kecuali dari doa mak ayah. Dari doa mak ayah, dari faedah mak ayah. Oh minta maaf, dah pukul 11 ya. Kita pukul 11 ya? 11 suku, ada 5 minit lagi. Okay. Maka kekuatan yang kita nak angkat, kematian memberi motivasi terbesar untuk kita yang beribadah ni. Apa sebab beribadah? Nak jumpa syurga, nak dapat pahala, nak jadi bekal. Betul? Bermakna tak ada akhirat, tak ada kematian, kita jadi putus asa. Maka dari sudut itu kita melihat bahawa kematian adalah satu nikmat, satu keindahan, satu yang paling dekat. Itu yang pertama. Yang kedua kita kata kenapa kematian itu kita anggap baik, kita anggap indah, okay? Kerana dia memberi ketukan paling mahal kepada pembuat maksiat. Macam mana jahatnya orang tu pun, bila dia dengar kematian, apa terjadi? Dia akan lembut. Dia akan lembut. Dia akan patuh. Dia akan akur. Berapa lama itu terpulang. Tetapi kematian menjadi satu turning point untuk orang yang bermaksiat untuk tukar jadi baik. Sama ada isteri yang meninggal, sama ada maknya meninggal, sama ada anaknya meninggal. Ini kekuatan-kekuatan. Jadi rata-rata ramai orang yang pusing balik U-turn yang sangat baik apabila mengalami berlakunya kematian. Oleh sebab itu jangan takut dengan kematian, jangan merasa kematian itu harus kita lari, jangan rasa kematian itu menyakitkan. Okay? Itu yang kedua, mengapa kita kena ingat mati 24 jam. Dan yang ketiga, last sekali. Yang ketiga kita kata kematian menggambarkan satu ruang keindahan dan keadilannya Allah. Okay? Di dunia kita dizalimi, pergi mahkamah kalah, masuk jail, masuk penjara. Betul? Di mana keadilan yang paling betul? Keadilan yang paling benar adalah keadilan mahkamahnya Allah. Mahkamah Allah itu ada di mana? Di akhirat. Betul? Oleh sebab itu di dunia ini kalau kamu dizalimi, kalau kamu dilakukan ketidakadilan, angkat balik doa. Kalau aku memang tak layak dapat keadilan di dunia, ya Allah, aku nantikan keadilanmu di sana. Katalah harta pusaka dia bagi tak betul. Ada benda-benda lah tak betul. Majikannya zalim dan sebagainya. Gaji tak dibayar ke, utang tak dibayar ke, allowance tak dibayar. Tuntut tak jumpa, tak angkat telefon. Orang berhutang hati-hati. Banyak ke sikit bayarlah. Walaupun RM1 sehari. Bayar. Jangan rasa selesa tak utang tak bayar. Kerana itu merupakan musuh nombor satu yang kita tak dapat apa-apa dari Allah. Jenazah atau roh kita terapung-apung.
Jangan pernah senang hati boleh tidur nyenyak kalau ada hutang. Kalau boleh selesai apa yang boleh. Kalau tak boleh juga dia bayar, angkat tangan, ya Allah itu Tuhanku. Kita je yang tahu. Aku nak jadikan ini sedekah. Mudah-mudahan dia menjadi penutup untuk aku tidak termasuk ke dalam api neraka. Boleh? Maka kekuatan-kekuatan itu dia sikit yang sempat kita bincang sebab tadi dah tersepak. Terlajak untuk apa kita kata untuk hijrah. Okey, jelas setakat ini. Dan yang akhir kita kata kebanyakan proses ataupun perkara yang membantu seseorang yang bermaksiat bertaubat adalah kematian. Oleh sebab itu jangan takut kematian, jangan lari dari kematian dan jangan tidak bersedia. Apa sebab kita takut? Sebab kita tak ready. Kita tak berusaha untuk ingat mati itu lebih banyak daripada ingat hidup. Orang tua je ingat nak mati, orang muda dok. Kalau ingat mati je bila nak maju. Bila bisnes nak untung. Oh mak oi. Boleh nampak? Sebenarnya ingat mati itu membantu kita bekerja lebih rajin, lebih baik, lebih tulus, lebih ikhlas, lebih jaga Allah. Jadi bisnes akan jadi lebih baik sebenarnya. Betul? Tapi sebab kita dapat perkara yang tak betul sodak tolaknya, maka kita menganggap menjalankan perintah agama itu menyebabkan perniagaan kita banyak yang tersangkut letih juga. Nak sedekah je bila nak untung, bila nak kaya. Contohnya. Jadi kalau kita bercakap sebagai orang bisnes ataupun orang yang berniaga, tolong berniaga dulu dengan Allah. Berniaga dulu dengan Allah, mulakan dengan solat-solat duha, mulakan dengan sedekah, mulakan dengan buat baik, mulakan dengan ibadah-ibadah duha kita. And then boleh buka lah syarikat apapun yang anda ada. Ia akan menjadi sebahagian dari sebab untuk kita diangkat menjadi lebih baik dari segi kesihatan, dari segi rezeki, dari segi proses, dari segi rakan sekerja dan dari segi penghujung kehidupan. Kita dapat rezeki yang lebih benar-benar berkah. Okey. Mungkin kita ada masa besok tahun depan, bulan depan kita tambah sikit je. Tambah sikit orang yang senang mati, orang yang seronok mati, orang yang tak nak mati, orang yang benci mati. Yang paling Allah benci ialah orang yang benci dengan kematian. Siapa yang benci berjumpa aku, kata Allah, aku lebih benci untuk berjumpa dengannya. Hati-hati. Sebab itu kita kata bila bercakap pasal kematian, bermakna kita sebenarnya sedang bercakap untuk bertemu, buat temu janji dengan Allah. Boleh? Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Allah. Di pagi doamu yang berkah ini ya Allah, kami menadah tangan ya Allah untuk meraih apa yang namanya ampunan darimu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berhenti untuk melakukan dosa ya Allah. Sama ada yang kami sedar atau yang kami tidak sedar, yang besar atau yang kecil ya Allah. Oleh kami, kerana kami ini selalu terjebak dalam dosa, maka dorongkanlah kami, berilah kami ruang dan kesempatan, petunjuk dan hidayahmu dan kasih sayangmu untuk kami merasa bahagia untuk bertaubat ya Allah. Berbahagia untuk bermohon ampun kepadamu ya Allah. Berbahagia untuk membaiki ibadah kami ya Allah. Berbahagia untuk menambah kekuatan-kekuatan dalam ibadah kami. Berbahagia untuk menambah sedekah-sedekah kami ya Allah. Berbahagia untuk menambah puasa-puasa sunat kami ya Allah. Berbahagia untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang dulunya kami anggap tidak penting, tapi hari ini kami berazam ya Allah, kami nak melakukan kebajikan-kebajikan sekecil apapun ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah. Beri hidayah kepada kami ya Allah. Berikan peruntukan waktu yang kau berikan kepada kami. Ada peruntukan untuk buat baik ya Allah. Kami membuat baik bukan hanya kerana untuk dapat keuntungan diri kami sendiri. Kami ingin berbuat baik yang akhirnya memberi kebaikan kepada orang-orang lain ya Allah.
Kerana Engkau sudah mengingatkan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang berbaik-baik dan berfaedah untuk orang lain, ya Allah. Maka tutupkanlah dalam fikiran dan perasaan kami untuk penting diri sendiri, ya Allah. Tutupkanlah hati kami untuk kedekut, ya Allah, untuk bakhil, ya Allah. Tapi titiskanlah dalam hati kami untuk senang bersedekah, senang memberi, senang apa yang kita katakan membantu, ya Allah. Bantu menyenangkan kesulitan orang lain. Kami tidak mau jadi ujub, ya Allah, bangga dengan amalan sendiri, tapi tidak merasa berat dengan kesulitan orang lain. Merasa bahagia dengan senang sendiri, tapi sulit berkongsi kesenangan dengan orang lain. Sesungguhnya kami diberi izin, ya Allah, 2 hari lagi kami akan masuk ke tahun barumu, ya Allah. Maka kami panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya, ya Allah, kerana memilih kami, insya-Allah layak masuk ke bulan Muharrammu yang sudah pun berada di tepi pintu, ya Allah. Maka jadikanlah tahun baru kali ini benar-benar baru dalam ibadah kami, baru dalam sedekah kami, dan baru dalam kebaikan-kebaikan kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak lagi terjebak dengan sebarang dosa dan maksiat. Setelah menjalani tahun barumu ini, ya Allah, baruilah azam kami, baruilah niat kami, ya Allah. Andai kata hati kami ini sangat keras, gantikan kami dengan hati yang baru, ya Allah. Kami ingin menghadap-Mu, menjadikan tahun baru sebagai tahun yang benar-benar baik, baik di mata-Mu dan baik di mata manusia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih baik. Terima kasih banyak pada yang sudi hadir untuk menghadir kuliah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diangkat Allah. Salam lah banyak mana pun. Ni dah habis cerita salam. Yang kecil hati pula. Okey.